Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikirim salam, disampaikan Assalamualaikum kepada semua sebab dia ada urusan luar hari ni. Kak Syida tak dapat nak bersama. Jadi Kak Iza buka majlis dulu ya. Okey Kak. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bil khair Rabbi zidni ilman amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sambung ayat 72 kan Ustaz? Dan Ustaz ada bagi kat kami kerja sekolah. Siap dah kerja sekolah tu. Dah siap dah tu, dah ada Puan Syarifah dah bagi jawapan pun dekat chat. Okey, tak apa, sekejap lagi kita semak. Okey, baik Ustaz, silakan tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita mengucapkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam majlis ilmu. Kita sudah sampai kepada siri yang ke-21. Semua pertemuan kita adalah bergantung kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin dari Allah, tanpa Allah memberikan hidayah taufik kepada kita, sudah pasti apa yang kita rancangkan dalam hidup kita tidak akan dapat kita laksanakan. Jadi kita nak dapat rahmat Allah, kita nak faham Al-Quran, kita nak dapat keberkatan dari Al-Quran, Allah Ta'ala telah tunaikan apa yang kita inginkan. Oleh yang demikian, seharusnya kita memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah beri kepada kita pada pagi ini. Kita doakan rakan-rakan kita yang berada di luar sana yang tidak dapat bersama kita secara langsung, agar Allah sentiasa memberikan rahmat, Allah sentiasa membimbing ke arah mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lepas, kita telah membincangkan ada empat perkara, ada empat punca yang boleh menyebabkan orang kafir mereka tidak mahu menerima Al-Quran. Ya, ada empat sebab, yang mana empat sebab ini jika ada salah satu daripadanya akan menyebabkan manusia akan meminggirkan Quran. Manusia akan rasa Quran ini tidak ada nilai. Manusia boleh membelekehkan Al-Quran. Jadi apabila mereka menolak wahyu Quran, maka secara tak langsung mereka akan menolak manusia yang menyampaikan wahyu Quran,
iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah tuan-tuan dan puan-puan sebutkan apakah 4 sebab tersebut dengan merujuk kepada ayat yang berkaitan dengan 4 sebab tersebut? Okay, sebab pertama, sebab apa? Yang Sebab tak pertama, ada sebab Al-Quran. sebab yang pertama adalah kerana tidak berusaha untuk mentadabbur Al-Quranul Karim. Sedangkan Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Okey. Sebab yang kedua, sebab apa? Amalan turun-menurun. Turun-temurun. Sebab yang kedua, mereka mengikuti secara membuta-tuli akan apa yang diamalkan daripada nenek moyang mereka. Okey. Penyebab 1 dan penyebab 2 tersebut berada pada ayat nombor 68. 68. Okey, benar. Alhamdulillah. Okey. Kita pergi kepada penyebab yang ketiga. Okey, selain Kak Liza, kita minta suara orang lain ni, nak dengar ni. Okey, ada tak siapa-siapa boleh berkongsi apakah sebab yang ketiga yang Allah sebut dalam suratul Mukminin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab Siapa mereka di sana tu? Sarifah Wahid Sebab apa puan? tak kenal dengan Rasul, ayat 69. Okey, ayat nombor 69. Okey. Penyebab ketiga merupakan mereka mendakwa bahawa mereka tidak mengenali Rasul. Okey, penyebab tidak kenal Rasul. Okey. Penyebab yang keempat dikaitkan dengan Mereka mengatakan Rasul itu gila, ayat 70. Okey, mereka mendakwa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang gila. Okey. Penyebab yang keempat dengan kelima ini hanyalah sangkaan daripada mereka, tetapi sebenar-benarnya Nabi bukanlah orang gila dan Nabi ini bukanlah mereka tidak mengenalinya. Okay, itu 4 sebab yang menyumbang kepada mereka tidak mahu menerima isi kandungan Quran sehingga mereka mempelekeh-lekehkan Al-Quran. Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan menjadi perkara yang dibincangkan oleh mereka pada waktu malam. Itulah kita bincangkan sebelum daripada ini. Okey. Tetapi bolehkah tuan-tuan dan puan-puan sebutkan apa penyebab yang paling utama? Apakah penyebab yang paling utama mereka menolak Al-Quran? Mereka tidak mahu menerima wahyu Al-Quran. Apa penyebab paling utama? Mereka tak suka kebenaran. Mereka sebenarnya tidak suka kepada kebenaran. Okey. Mana ayat yang mengatakan seperti itu? Rujukan ayatnya nombor 70 ke Ustaz? Yang Ustaz bagi rujukan Ayat 33 tu. Ayat nombor berapa yang mereka hakikat sebenar-benarnya mereka memang tidak suka menerima kebenaran. Ayat nombor? Ayat 70. Ayat 70 Ustaz. 70. Okey, cuba bacakan ayatnya. Aksaruhum lil haqqi karihun. Hilang. Ustaz. Dia dengar ibunya punya suara tu hilang. Ustaz, suara Ustaz tak dengar Ustaz.
Hang. Lain-lain Ustaz. Dah keluar. Sekejap. Senyap je. Terkesima. Lain Ustaz ada problem tu. Sekejap kita tunggu Ustaz sekejap. Tak ada suara pula. Ustaz mute lah. Okey dah, saya dah buka dah. Okey, alhamdulillah. Kejap, kenapa line saya ni? Kejap ya. Saya mencari. Hilang dia punya yang satu lagi. Kejap ya. Okey, dah jumpa. Ustaz memang merah lah Ustaz. Alright. Memang tak stabil lah Ustaz. Okey, dah stabil. InsyaAllah saya guna yang kuat sikit ni. Okey. Okey, dah nampak nota yang saya paparkan? Nampak. Okey, ayat yang menjadi sebab hakikat dia. Maknanya Allah nak bagi tahu pada kita sebenarnya tak ada sebab apa pun yang boleh menyebab, maknanya mereka tidak ada hujah yang kuat pun untuk menolak kebenaran ni. Tapi sebenarnya memang sikap mereka apa? Bal ja'ahum bil haqq. Tuhan kata wa aktharuhum lil haqqi karihun. Tapi tabiat kebanyakan mereka memang tak suka kepada sebarang kebenaran. Okay. Ini telah kita kupas pada minggu lepas tentang isu kebanyakan manusia. Okay. Kita terus kepada ayat nombor 70. Okay, 71. Okay, kita tinggalkan. Okay, kita terus kepada ayat nombor 72. Okay. Ayat 72 kita sudah pun mengetahui. Okey, sebelum tu penting juga ni ayat 71 ni. Okey. Ayat 71 Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahawasanya Al-Quran ini benar. Wahyu yang Nabi sampaikan itu adalah benar. Ajaran, peraturan, panduan dalam Quran ini adalah benar. Okey. Jika ajaran Islam ini benar, wahyu Al-Quran itu benar, syariat Allah itu benar, kenapa kita kata benar? Sebab ia datang dari Allah. Maka perkara yang benar, dia tidak akan selari dengan perkara yang batil. Maka Al-Quran diturunkan untuk memandu hawa nafsu. Maknanya hawa nafsu kita ini, ia jika tidak dipandu dia, jika kita tak didik dia, ia akan membawa kita kepada kerosakan. Oleh kerana itu Allah menyebutkan kalaulah perkara yang benar itu mengikuti hawa nafsu, tentulah langit dan bumi ini serta segala yang ada di dalamnya akan menjadi rosak. Sebab itu kita gunalah apa pun petua, kita gunalah apa pun solusi, kita carilah apa pun tips, kita dengarlah orang pakar bagi idea macam mana sekalipun, tetapi jika ia tidak selari dengan kebenaran, jika ia tidak selari dengan Al-Quran, pasti akan membawa kerosakan. Sebab Al-Quran itu benar. Kan? Dalam Quran Allah dah bagi dah beberapa panduan macam mana nak mencegah daripada perbuatan zina. Contoh kan? Tapi kita tak implement cara nak cegah dia. Kita implement mengikut kaedah sivil.
Kita mengikut kaedah yang hanya cadangan dibuat oleh manusia. Sebab tu masalah tak selesai. Okey. Sebab Al-Quran itu benar. Allah yang cipta kita. Maka Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Betul tak? Selagi mana kita terlibat dengan riba, selagi itulah akan ada orang yang terasa dianiayai. Al-Quran telah mengharamkan judi. Tapi jika membiarkan judi itu berluasa, maka akan berlakulah masalah sosial. Betul tak? Al-Quran telah menerangkan hukum hakam dalam perkahwinan. Bahkan Al-Quran telah menerangkan hukum hakam kalau berlaku perceraian. Tapi apa manusia buat? Manusia tak ikut Quran. Manusia mengikut hawa nafsu dia. Sebab itu rosak hidup manusia ni. Apa lagi contoh yang Quran dah bagi solusi, yang Allah telah tetapkan peraturan yang perlu buat, tapi kita bertentangan. Kita guna yang berdasarkan fikiran kita. Kan kita nampak masalah tak selesai, berlakunya kebocoran, kelompangan. Sebab apa? Sebab kita mengikut hawa nafsu. Sebab manusia ni kalau dia fikir, dia mesti ada pergi sedikit kepada manusia kan fikir. Tetapi kalau Allah yang menentukan, sudah pasti ia tidak bergantung kepada hawa nafsu. Jadi solusinya, apa sahaja perkara dalam hidup manusia ni kalau nak selesai, ikut semua kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Quran. Lepas tu kita kan tak selesaikan banyak isu-isu yang tidak dapat diselesaikan. Memanglah kita kata manusia, tetapi kalau kita cari root cause, kan, kalau saya sebagai seorang counselor, maka saya tidak akan merujuk dulu apa kata manusia. Saya akan pergi dulu Allah kata apa, solusi dari Allah itu apa. Dalam bab ekonomi, ada tak Quran memberikan jalan? Ada. Dari sudut masalah isu kekeluargaan, ada tak Al-Quran memberikan garis panduan dia? Tapi kalau kita ikut cara kita, yang tak ikut cara Allah, itulah yang akan berlaku kerosakan di muka bumi kita. Jadi moga-moga ayat 71 ni memberikan kita panduan. Sebab kita dikelilingi dengan pelbagai perkara yang kita tak nampak pun. Tapi kenapa tak selesai? Kerana kita tidak menggunakan panduan yang sebenar-benarnya. Iaitu daripada Allah, iaitu isi kandungan Al-Quranul Karim. Okay, kita terus kepada ayat nombor 72. Okey, ayat 72 yang telah kita bincangkan pada minggu lepas, Allah Subhanahu wa taala telah mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama Allah Taala hendak Allah Taala nak membangkang bahawasanya tidak ada sebab sedikit pun untuk tidak menerima dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia dakwah, dia bagi nasihat, semuanya adalah ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana ada kepentingan peribadi. Hatta kan Nabi menyampaikan dakwah ini tidak ada dakwah yang perlu dibayar, tidak ada. Sebab itu Allah menyebutkan pada ayat yang ke-72, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am tas'aluhum kharaja
fa kharaju rabbika khairun. Lepas tu Allah mengatakan wa huwa khairur raziqin. Okey, ayat ni kita telah pelajari pada minggu lepas. Okey. Untuk kita menguatkan ayat nombor 72 ini tentang dakwah yang dibawa oleh para rasul yang lain, kita telah berikan kerja rumah kepada tuan-tuan dan puan untuk menyenaraikan ayat-ayat lain di dalam Al-Quran tentang para nabi yang Allah hantar. Mereka ini kalau dakwahnya ikhlas. Okay, nanti kita akan bincang dia punya pengajaran dia selepas ayat 72 ni. Okey, boleh tolong bacakan dalam, tuan-tuan boleh tengok dekat ruangan chat ya dalam Zoom. Ada sahabat kita yang telah berkongsikan kepada kita senarai ayat-ayat yang ada berkaitan dengan meminta ganjaran. Okey, boleh sebutkan antara ayat dia? Kak Liza dia sebut tak? Boleh sebutkan tak ayat dia? Al-An'am ayat 90, surah Yusuf. Okey. Al-An'am surah yang ke-6 ayat nombor 90. Okey, muka surat 138. Okey, benar. Lagi ayat dia yang lain. Surah Yusuf, surah ke-12 ayat 104. Surah Yusuf ayat yang ke-104. Okey, kemudian Al-Mu'minun surah ke-23 yang sekarang lah ayat 72. okey, sekarang ni okey benar. Lepas tu Al-Furqan surah ke-25 ayat 57. okey, ayat 57 muka surat 365. Okey, kemudian surah apa? Kemudian surah Sabah surah ke-34 ayat 47. Okey, betul. Ayat 47 muka surat 433 di dalam Quran. Okey, kemudian Surah Yasin surah ke-36 ayat 21. okey, benar. Okey, ayat nombor yang berikutnya. Surah Sad ayat 30 surah ke-38 ayat 86. Okey, ayat nombor 86 muka surat 458 dalam Quran. Kemudian surah Asy-Syu'ara surah Asyura. surah Asy-Syura Surah ke-42 ayat 23. ya, muka surat 486. Alright, lagi. Kemudian At-Tur surah At-Tur ke-52 ayat 40. surah At-Tur ayat 40. Okey, kemudian Kemudian surah Al-Qalam surah ke-69 ayat 49. okey. Dah buat semakkan ke pada ayat ni? Cuba tuan-tuan tengok. Okey, cuba tuan-tuan buka surah Tur 52 ayat nombor 40. Okey, kita buka muka surat 52 ayat nombor 40. Ini cerita tentang Rasul apa? Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, benar. Begitu juga dengan suratul Qalam. Okey. Kemudian sebutkan maklumat dalam suratul Syu'ara. Okey, dalam suratul Syu'ara ada berapa tempat? Okey, yang pertama ayat 109 kan? Ada ayat 109 dan okey, ya, ayat 109 tu muka surat 371 kisah Nabi Nuh. Ustaz nak Ya, tanya ya. yang Ya, surah ya. surah Sekejap. Al-Qalam tu Surah Al-Qalam sekejap. ayat 49 Al-Qalam tu tu apa enam? 68. Surah Al-Qalam surah nombor 49 68. lain pula. Kejap kejap. Saya nak semak sekejap. Ya. Yang 46 sebenarnya ayat tu. 46. 46 Ya, ya, tak apa. Tersilap saya ikut. Tersilap tak itu. Suratul Qalam surah nombor 68. Okey, ayat nombor 46. Okey, ayat nombor 46. Okey, tak apa, betul kan? Okey. Jazakillahu khaira. Okey. Kemudian tengok suratul Syu'ara ayat nombor 109, kisah Nabi Nuh. Muka surat 371. Yang kedua, kisah Nabi Hud alaihi salam ayat 127. Suratul Syu'ara muka surat nombor 372. Kemudian kisah Nabi Saleh ayat 145.
Kemudian kisah Nabi Allah Lut alaihi salam ayat 164. Dan kemudian ayat 180 kisah Nabi Syuaib alaihi wassalatu wassalam. Okey. Kemudian ada bagi jawapan surah Yunus ayat 72. Mari kita semak surah Yunus ayat nombor 72. Okey, benar. Surah Yunus ayat nombor 72, muka surat 217. Okey. Ada. Okey, surah Hud ayat nombor surah Hud okey, surah Hud ayat nombor 51. Okey, benar. Lepas tu surah Nuh. Surah Nuh ayat nombor 29. Okey. Betul kan ayat nombor 29 dalam surah Nuh. Okey. Jazakumullahu khaira kepada tuan-tuan dan puan yang telah berkongsikan maklumat pada pagi ini. Satu usaha yang sangat baik untuk memahami ayat yang telah pun kita bincangkan. So, apa pengajaran yang kita dapat daripada ayat nombor 72 ini? Apa yang kita dapat belajar daripada ayat nombor 72 ni sebenarnya? Bermula daripada Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad SAW, mereka kalau menyampaikan dakwah, mereka tidak ada niat sedikit pun untuk mereka mengumpul kekayaan. Betul tak? Maknanya mereka apa? Mereka ikhlas. Ya. Oleh sebab itu, saya berpesan pada diri saya sendiri, juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita menyampaikan dakwah, tambah-tambah lagi dalam kita menyebarkan ilmu tentang Quran, kita kena bersihkan, jangan kita ada niat dari ilmu Al-Quran itu untuk kita menjadi kaya. Sebab zaman sekarang ni, ilmu Al-Quran ni dia boleh jadi bisnes. Setuju? Ilmu Al-Quran ni dia boleh jadi sebagai perniagaan. Betul? Kan? Boleh jadi perniagaan. Cuma ia bergantung kepada niat kita. Jangan kita belajar Quran, kita nak faham Quran, niat kita pertama nak cari untung. Kita sama ada dari sudut kita bercakap secara verbal ataupun kita buat dalam bentuk buku ataupun kita buat dalam bentuk dakwah. Ingat, yang pertama, jangan sekali niat untuk mencari keuntungan semata-mata. Sebab orang sekarang suka dengan ilmu tadabbur, orang suka dengan Quran. Jadi hati-hati dekat situ. Yang kedua, bukan sekadar kita nak mencari wang ringgit, tetapi kita tukar, kita masuk kepada perkara lain adalah kita menyebarkan ilmu Al-Quran adalah semata-mata kerana Allah. Kalau tidak kan, kita bimbang di hari akhirat, kita tak dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita kena sebut pada dua pihak. Pihak yang mengajar, pihak yang belajar. Supaya kita sentiasa sentiasa ikhlas dalam kita berdakwah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau kita ada anak-anak yang belajar ilmu agama, yang belajar masuk pusat tahfiz ke, dia masuk universiti belajar pengajaran agama, kita kena bersihkan niat kita, bukan semata-mata kita nak jadikan anak kita ni, kau masuk je ruang agama ni nanti kau akan banyak kerja dan sebagainya. Jadi kita kena ubah
kepada niat itu, kepada niat semata-mata kita nak bawa orang kepada kenal Al-Quran, faham Al-Quran. Sebab kalau kita kejar akhirat, dunia tu akan sampai. Kalau kita kejar akhirat, dunia tu akan sampai kepada kita. Bukanlah bermaksud kita tak boleh nak dapat gaji, boleh. Kan? Itu pun termasuk dalam upah. Tetapi kadarnya, tujuan utamanya, kat situ perlu diperhalusi. Okay. Jadi itu ayat nombor 72. Kita terus kepada ayat 73 dan 74 ya. Okay. Kita terus kepada ayat nombor 73 dan ayat nombor 74. Okay, ada yang memberikan respon dekat ruangan chat, dia kata tunggang agama. Ya, itu termasuk darinya. Orang kita ni, orang awam, dia suka nak pergi kepada agama tu. Tapi ramai, tapi kita tak katalah ramai. Ada sebahagian daripada orang agama ni, dia nak lakukan sekolah dia ke, dia nak lakukan apa pun, kadang-kadang dia sanggup tunggang agama. Sangat sesuai itu sebenarnya. Orang yang tunggang agama. Dalam politik pun ada orang boleh menunggang agama demi nak dapatkan undian, demi nak menangkan calon, boleh tunggang agama. Bukan boleh tu saya kata boleh. Maksudnya digunakan pada agama. Nak lakukan barang-barang yang dijual. Boleh. Kalau nak sebab orang kita ni dia suka nampak agama je, terus dia terima. Air campi ke, itu orang yang tunggang agama. Itu boleh dikaitkan dengan orang yang tunggang agama. Nak laiskan produk ni, kita pun katalah produk ni sekian. Digunakan pada agama. Itu boleh. Jadi kita tak nak macam tu, kita baiki. Hatakan orang nak jual produk barang, dia kata dia guna istilah makanan sunnah. So kalau makan nasi tak sunnah ke? Kalau makan herba tak sunnah ke? Sebab itu alhamdulillah sekarang ni memang pihak kerajaan telah kawal label-label seperti itu. Dalam Persediaan Halal telah dikawal supaya orang tidak menggunakan istilah-istilah agama untuk melariskan jualan. Orang kita tengok sikit, dah. Jadi itu termasuk daripadanya. Elakkan. Daripada menggunakan agama di dalam berjual beli. Okay. Kita teruskan kepada ayat nombor 73 dengan ayat nombor 74. Ayat 73 dengan 74, Allah membuat kesimpulan tentang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bawa, dan Allah membuat kesimpulan tentang kenapa mereka itu sebenar-benarnya tidak mahu menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah katakan pada ayat nombor 73, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka, dan sesungguhnya engkau, la kat situ kita kena tambah lagi satu kata penguat. La dekat sini bermaksud ini adalah satu lagi taukid. Okay, la kat sini taukid. Jadi kena tambah. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar, hanya ni pun bolehlah. Benar-benar, ni ada dua ni terjemahan ni. Benar-benar menyeru mereka. Okay, Allah nak kuatkan tentang apa
apakah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Allah menggunakan dua penguat. Penguat yang pertama pada inna, penguat kedua pada la. Pada la. Jadi Allah mengatakan, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar menyeru mereka ke jalan yang lurus. Okey, jalan yang lurus. Maknanya pada ayat 73 ni kita jumpa perkataan jalan yang lurus. Dalam surah Al-Fatihah, kita jumpa tak doa jalan yang lurus? Kita jumpa. Jadi ayat 73 ni memberikan tafsiran bahawa jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah setiap hari itu adalah jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata lain, jalan yang dibawa oleh Rasulullah itu merupakan jalan orang yang telah Allah memberi nikmat kepada mereka. Jalan yang lurus, jalan yang membawa ke syurga, jalan yang membawa kepada redha Allah, jalan yang membawa kepada rahmat Allah. Okey. Kemudian Allah menerangkan, Allah buat kesimpulan, mereka tu kenapa tidak mahu mengikut jalan yang lurus. Allah menyebut sebabnya. Nak tahu sebab utamanya? Dia berada pada ayat sini. Dia dekat ayat ni. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, anis sirati lanakibun, sudah tentu ataupun pasti. Allah kat sini pun dia menunjuk kepada menguatkan. Sudah tentu, sudah pasti tidak mengikut jalan yang lurus. Okey, dapat tak jawapannya? Okey. Maksud dia, kenapa orang kafir mereka tidak mahu mengikuti jalan lurus yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya adalah di sini. Inilah penyebabnya mereka tidak mahu menerima dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerana mereka tidak beriman, mereka tidak mempercayai tentang hidup, tentang kehidupan di hari akhirat. Inilah jawapannya. Ini penyebabnya. Okey, dapat? Ini bermakna jalan yang lurus, jalan yang membawa kita untuk melalui jalan pergi ke hari akhirat. Okey, jalan yang lurus, jalan yang bawa kita nanti kepada jumpa pintu syurga. Tetapi apabila tak beriman tentang kedatangan hari akhirat, maka mereka tidak akan pedulikan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana mereka tak percaya tentang adanya pembalasan amal. Mereka tak percaya tentang adanya syurga dan neraka tu. Mereka tak percaya buat baik dibalas baik, buat buruk dibalas buruk. Menyebabkan mereka tak nak mengikuti jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau ikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tak boleh nak buat sesuka hati. Kenapa tak boleh buat sesuka hati? Kerana mereka terpaksa ikut kebenaran tu, tak boleh ikut hawa nafsu.
Jadi kalau tak boleh ikut hawa nafsu, susahlah mereka kan. Mereka tak boleh makan riba, mereka tak boleh nak berjudi, mereka tak boleh apa. Sebab kalau ikut Quran, banyak, bukan kata banyak, maksudnya kalau ikut Quran, ada benda yang ada benda kena buat, ada benda tak boleh buat. Jadi ikut hawa nafsu ni dia nak bebas. Hawa nafsu dia tak nak. Jelas? Okey. Tetapi orang yang beriman, dia percaya tindak tanduknya, perbuatannya, perkataannya, semuanya nanti akan dihitung di hari akhirat. Jadi macam mana nak menempuh hari akhirat itu? Kalau kita tahu nanti buat baik dibalas baik, buat buruk dibalas buruk, sebab itu kita memerlukan wahyu yang membimbing kita supaya kita hidup senang nanti di hari akhirat. Kita memerlukan wahyu yang memberikan kita petunjuk. Macam mana kita nak menempuh alam akhirat itu sehingga kita boleh jumpa jalan yang bawa kita kepada syurga. Sebab itu kalau kita ulas jalan yang lurus, saya rasa tuan-tuan dah biasa dengar istilah jalan. Kan kalau dah belajar dekat surah Al-Fatihah tu, kalau sebut jalan, kalau sebut sirat, dia ada makna-maknanya. Dalam Islam, kalau disebut jalan, dia mesti merujuk kepada sampai kepada tempat yang nak dituju. Kalau disebut jalan, dia mesti boleh dilalui oleh semua manusia, tak kira latar belakang dia. Okey. Kalau disebut jalan, sudah pasti jalan tu akan ada signboardnya, akan ada petunjuk-petunjuknya. Itu jalan. Maksudnya kalau jalan bawa kepada destinasi, itulah jalan yang dalam agama. Dia tak dipanggil jalan kalau jalan tu tak bawa kepada tempat yang kita nak tuju. Dia tak dipanggil jalan. Walaupun kita kata jalan sesat. Memang kita panggil jalan tu. Tapi jalan tu sendiri dia bukan jalan. Kalau dia jalan, dia mesti sampai kat destinasi. Tapi nak sampai kepada destinasi iaitu syurga, kita mesti kena tahu jalan tu macam mana nak pergi. Apa signboard dia nak sampai. Maka signboardnya itulah adanya petunjuk-petunjuk. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Itulah signboard dia. Okay. Siapa nak sampai ke destinasi syurga melalui jalan tu, maka dia tak bolehlah buat syirik. Itulah dikatakan dengan jalan yang lurus. Siapa nak ikut jalan yang lurus ni, dia memang tak boleh hidup bebas ikut hawa nafsu. Dia tak boleh. Dia mesti kena kawal hawa nafsu dia tu. Sebab itu, hidup di hari akhirat, sebenar-benar hidup, kalau siapa nak bebas, dia nak rasa tak perlu dah buat apa-apa, akhirat je. Tapi dekat dunia tak boleh. Dekat dunia, dia kena anggap dunia itu umpama penjara bagi dia. Penjara kan, kita tak bebas. Jadi itulah dunia sebenarnya. Jadi bagi memastikan kita tak terkeluar daripada sasaran, itu kita perlukan wahyu yang membimbing kita. Jadi itulah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan perincian pada ayat nombor 73 dengan ayat nombor 74. Jadi untuk jadi orang yang benar-benar beriman, Al-Mu'minun, sebab ni suratul Mu'minun, kita dah dapat dah jawapan dekat sini. Apa jawapan dia? Jadi kita nak jadi orang yang sebenar-benar beriman, sudah pasti kita kena sentiasa berada pada jalan yang lurus.
Okey. Sebab itu jalan yang lurus ini siapa dapat, ia merupakan nikmat yang paling besar. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah telah kita kupaskan makna hidayahkan jalan yang lurus bukan sekadar nak tunjukkan jalan itu semata-mata, tetapi nak minta Allah bimbing kita supaya kita sentiasa berada pada jalan itu. Sebab itu dalam hidayahkan kami jalan yang lurus itu membawa maksud istiqamahkanlah kami berada di atas jalan yang lurus. Dalam masa yang sama, orang yang benar-benar dia beriman, maka dia kena tahu tentang yaumul qiyamah, iaitu hari akhirat. Sebab itu sesiapa yang dia boleh bentuk hati dia itu selalu fikir akhirat, minda otak dia fikir akhirat, senang hidup dia. Faham tak maksudnya? Maksudnya kalau dalam jiwa kita ni memikirkan akhirat, dalam otak kita fikirkan akhirat, jadi apabila kita buat sesuatu dalam hidup kita ni, kita akan fikirkan kehidupan di sana. Kan? Macam mana kehidupan di akhirat? So dia akan bertindak mengikut apa yang difikirkan. Okay, moga-moga penerangan ini kita telah selesai bagi ayat 73 dan ayat nombor 74. Okey. Sebelum kita lanjutkan kepada ayat yang berikutnya, ada sebarang pertanyaan. Ada apa-apa nak dikongsikan? Silakan tuan-tuan dan puan-puan, jika ada sesuatu yang nak dikongsikan, ya silakan. Ya, Ustaz, nak tanya Ustaz, mengapa dekat ayat itu dia tidak menggunakan al-siratul mustaqim alif lam, tidak ada lam, dia nakirah. Mengapa dinakirahkan siratul? Sebab kalau dalam Al-Fatihah dia memakrifahkan. Kalau di dalam Al-Fatihah kita minta petunjuk as-siratal mustaqim. Tetapi di sini dia menakirahkan. Mengapa dia nakirahkan? Yang mana menakirahkan? Dekat sini. Dekat ayat Mukminun. Ayat 73. 73 tu Ila siratim mustaqim. Dia tidak ada al-mustaqim. Al-siratu, al-sirat, bukan al-sirat. Itu nasr. Itu Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Yang itu saya tidak ada ilmu lah puan nak jawab persoalan tentang kenapa as-sirat tu dia tidak ada alif lam dekat siratal mustaqim, tapi dekat as-sirat tu ada alif lam. Wallahu a'lam. Jadi saya memang tidak ada ilmu. Nanti insya-Allah saya cuba rujuk-rujukkan pada kehalusan penggunaan perkataan ini. Okey, terima kasih. Okey. Mungkin Kak Liza boleh take note Kak persoalan yang dilontarkan. Baik. Okey. Lagi ada pertanyaan lain yang boleh kita bincangkan? Okey, kalau tak ada kita terus. Ya, silakan. Ada beza ke sirat dengan sabil? Sebab kalau surah Yusuf ayat 98 tu macam mana Allah suruh Nabi kata qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ada beza ke sirat tu dengan sabil? Okey. Kalau wallahu ta'ala alam, kalau kita merujuk kepada sirat tu sirat al-mustaqim. Sirat ni dia merujuk kepada bilangan 1. Dia merujuk kepada bilangan 1. Dia tak ada bilangan 2, dia tak boleh berbilang-bilang sirat tu. Tapi kalau sabil dia boleh bertukar menjadi jamak, iaitu subul. Kalau sabil dia boleh bertukar menjadi banyaknya sabil, dia boleh bertukar menjadi subul. Okey.
subul daripada sabil menunjukkan bahawasanya jalan kepada kesesatan itu banyak. Maksudnya kalau Allah nak menunjukkan bahawa jalan sesat ini banyak, Allah akan guna pada sabil untuk menunjukkan banyak, tukar pada subul. Sabil tukar jadi subul. Tapi kalau sirat dia tidak menunjukkan kepada, dia tak boleh buat banyak. Jalan sirat tu dia satu. Tapi kalau kita nak guna ayat jalan, kita ambil kepada perkataan sabil, tukar jadi subul. Dekat situ. Wallahu ta'ala alam. Dia seperti juga perkataan bilangan satu, nur, cahaya kan. Dalam Quran kita tak jumpa yang Allah kata cahaya. Dia tidak ada anwar. Menunjukkan cahaya itu hanya satu saja. Sumbernya satu. Wallahu ta'ala alam, pada surah Yusuf tu, maksudnya persoalannya pada kenapa tak guna sabil kan? Soalannya kan Ustazah? Ya betul Ustaz. Tapi kalau maksudnya setakat yang saya tahu, kalau Allah pernah menyebutkan dalam Quran, jalan-jalan yang sesat ni Allah guna pada mengambil pada perkataan sabil menjadi subul. Itu saja. Wallahu a'lam. Kalau ada yang lain, perkongsian yang lain, saya mohon berikan jawapannya. Ya, mungkin kita boleh berkongsi. Silakan. Ada satu lagi Ustaz, belajar dengan Ustaz Nazri. Nazri terangkan kepada kami kategori perkataan jalan adalah Allahu Akbar. Jalan ni tariq. Tariq wassama. Dia maksudnya jalan tu jalan yang bercabang-cabang, dia bukan jalan yang lurus. Jadi sebab tu bila Allah nak sebut jalan yang lurus, Allah hanya menyebut sirat. Ya. Okay. Yang sepaham yang belajar itu macam itulah. Kalau selain daripada perkataan tu, jalan tu adalah jalan yang berliku. Nak sampai tu susah. Contoh seperti orang-orang yang tarikat. Macam tu. Okay. Dia ada jalan yang lain selain daripada jalan yang lurus yang Allah pandu melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Itu yang kita sebutkan tadi, bahawa jalan yang lurus itu Allah guna sirat. Lepas tu dia tak boleh guna istilah lain. Sirat tu menunjuk kepada satu. Tapi kalau Allah nak guna sesat tu, saya wallahu alam tentang penggunaan tariq tu, memang dia maksud jalan. Tapi kalau dalam Quran Allah menggunakan pada perkataan sabil. Kalau tariq tu wallahu ta'ala alam. Adakah penggunaan perkataan tariq digunakan kepada nak kata yang jalan yang lawan kepada siratal mustaqim? Wallahu ta'ala alam. Okey, boleh tak tuan-tuan subul kejap fatafarraqa, boleh tak kongsikan kepada saya, paparkan surah Al-An'am ayat nombor 153. Cuba tengok suratul Al-An'am 153. Al-An'am 153. Okey. Boleh kongsikan dekat ruangan chat tu. Muka surat 149. Muka surat nombor 149 di dalam Quran. Kita akan tengok Allah sebut lawan dia. Saya tak apa, saya tunjukkan tentang perempuan, Allah sebut pasangkan dia. Okay, dalam ayat tu juga Allah sebut pasangan dia. Sekejap ya. Saya tunjukkan pada ayat dia. Bagi saya waktu sekejap. Untuk jawab pada soalan tadi tu. Okey, kita buka sekejap ya. Okey. Nampak tak saya paparkan legasi Quran ni? Nampak kan? Okey. Jadi kita terus pergi kepada ayat nombor 153. Okey.
Waktu kita buka ayat nombor 153, kita akan jumpa siratal mustaqim. Betul tak? Okey. Tapi selepas siratal mustaqim, Allah sebut tentang, ya, kejap ya. Okey. Kita tengok dekat sini. Okey. Okey, waktu kita tengok, nampak saya paparkan ya. Tengok Allah Taala kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku. Dia guna sirati. Dia guna sirati. Jalanku. Okey, jalanlah. Okey, maka ikutlah. Tapi ketika Allah nak kata jangan ikut jalan lain, Allah guna perkataan wala tattabi'us subul. Perkataan subul dia sama juga maksud jalan, tapi dia merujuk kepada jalan-jalan. Okey, nampak tak lawan dia? Sirat dengan subul. Itu yang persoalan tentang sabil tadi tu. Itu setakat yang saya tahu untuk perbezaan penggunaan sirat dengan sabil kalau kita nak kata lawan kepada sirat tadi. Okey. Maksudnya kenapa Allah tak guna sirat juga pada bilangan banyak kan, tapi guna subula. Dia dekat dengan perkataan sabilah. Sabil. Jadi sabil ditukar menjadi banyak, maka dia menjadi subul. Okey. Tapi sirati ni dia tak ada yang menunjuk kepada bilangan banyak. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada maklumat-maklumat lain yang boleh dikongsikan, saya sangat dan kami semua sangat mengalu-alukan. Ya, seperti yang Kak Liza kongsi betul, ada perkataan lain iaitu tariq. Okey, termasuk juga pada yang lain-lain yang berkongsi maklumat, jazakumullahu khairah. Tapi take note soalan yang ditanya tadi, sebab tu suka jika ada yang bertanya, sebab daripada pertanyaan tu kita kadang-kadang kita tak terfikir pada waktu kita baca ayat tu. Ustaz, sebab dekat sini pun dia tak nakirah pun sirat ni, dia kepada dia idafahkan kepada ya. Jadi dia tu memang dia spesifik, biasanya siratil mustaqim tak sama ada alif lam ataupun dekat dalam kes ni dia idafahkan kepada ya kan. Jadi itu yang sebab saya tanya sebab mengapa dia nakirah bukan nak, itu sebab just pelik lah. Kalau kita nak spesifikkan, kalau nak dispesifikkan, tak mestinya hanya dengan cara letak alif lam tu. Sebab dia telah diletakkan mustaqimah. Lurus tu dah ada. Lurus tu dah ada mustaqimah. Cuma secara tata bahasanya saya wallahu ta'ala alam. Memang tidak ada ilmu. Tapi kalau walaupun sirat ni dia macam nakirah umum kan? Umum. Tapi ada jalanku tu dah rujuk ku tu siapa? Kita dah tahu dah. Ku tu merujuk kepada Allah. Kemudian ada pula mustaqimah pun kita dah tahu. Okay, jelas dekat situ. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Secara lebih terperinci saya tidak dapat nak menjawab persoalan yang dikemukakan. Okay. Ustaz, Ya. Ustaz ada bagi tahu kami, nak bagi tahu cara nak cari ayat yang sama dengan ayat 72 Al-Mu'minun tu. Nak cari ayat tu. Okey. Tapi kebanyakan yang maksud dia salah satu kaedah nak cari ayat lain berdasarkan topik tu seperti yang dinyatakan pada kuliah yang lalu, cari perkataan ajrun lah. Betul tak? Cari perkataan ajrun. Ayat-ayat yang kita bincangkan tadi, kan, yang kita minta senarai ganjaran tadi, semua sedang cari. Sebab apa? Sebab tuan-tuan jumpa perkataan alif, jim, ra, ajur kan? Okey. Tetapi bagaimana pula kalau kita tak jumpa
menggunakan kaedah mencari perkataan yang sama. Tidak semestinya mesti kena ada perkataan yang sama. Baru kita boleh cari ayat-ayat dalam surah lain. Tetapi, kalau macam ni kita senanglah pasal kita jumpa perkataan sirat mustaqim. Cari je, sirat mustaqim. Kita kumpulkan. Tapi kaedah yang kedua, kita kena tengok kepada kita kena tengok kepada topik yang dibincangkan. Dia bukan hanya pada nak cari perkataan sama, tapi kalau tak ada perkataan sama, susah kita nak cari, betul tak? Tak jumpa. Okey. Kalau tidak jumpa perkataan yang sama, tetapi ada makna yang sama, cara dia kita kena cari kitab-kitab tafsir yang berbentuk mentafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Macam tu. Cara kedua kena guna kaedah manual lah. Maksudnya kita kena cari mana kitab tafsir yang metodologi pentafsirannya menggunakan ayat-ayat Quran yang lain. Yang paling mudah dirujuk kalau macam tafsir Ibnu Kathir, selalu Ibnu Kathir memang tafsiri itu kaedahnya dia akan cari ayat-ayat Quran yang lain yang ada persamaan pada topik perbincangan. Cara kedua. Satu kitab yang lebih spesifik lagi, dia macam tu kaedah dia, tuan cari tafsir Adwa Al-Bayan karangan Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu ta'ala alaih. Nama tafsir dia adalah Adwa Al-Bayan. Memang tafsir tu dia lebih special lagi. Dia memang cara dia himpun ayat-ayat Quran. Tafsir Adwa Al-Bayan. Tapi tafsir Adwa Al-Bayan ni dia bukan tafsir full ayat. Kena faham. Tafsir Adwa Al-Bayan, kalau siapa sempat saya kena tunjukkan tuan-puan sekejap dia punya gambar dia, saya tunjukkan. Okey, ini kaedah dia. Ini cara. Okey, tafsir kejap ya. Adwa Al-Bayan terjemahan. Okey. Ni gambar dia. Okey, saya tunjukkan sekarang gambar dia. Okey, cuba tengok di sini. Nampak tak tu? Nampak tak? Nampak. Tafsir Adwa ni special. Kena beli kitab lagi lah. Hari tu dah beli kitab tafsir Al-Aisar. Kempen pula tafsir Adwaul Bayan. Tengok ni. Cuma terjemahan dia ni ada lagi lah yang perlu diperbaiki. Tapi kalau nak rujuk, bagus. Nampak tafsir Adwaul Bayan. Tafsir Adwaul Bayan ni, dia bukan tafsir semua ayat. Kita kena faham ya. Dia bukan semua ayat. Tetapi kalau dia bawa satu ayat, dia akan bawa ayat-ayat yang lain. Jelaslah. Ni memang spesialis dia. Memang banyak seperti itu metod dia. Boleh-boleh tu tak boleh cari kalau tafsir Adwaul Bayan. Memang dia sekarang ni memang dia ada dalam 12 jilid. Tafsir Al-Bayan ni tuan-puan, dekat jilid terakhir kan, dia ada buat satu macam ayat-ayat yang macam nampak ada pertentangan. Tuan faham tak maksud dia? Ayat pertentangan ni maksud dia macam ni. Ayat tu kita nampak macam ada kontradik. Contoh macam ni contoh. Contoh Allah kata nanti di hari akhirat akan rasa macam 1000 tahun. Ada ayat Quran kata macam 70,000 kata 70,000 ke 10,000 yang surah Ma'arij tu.
surah Al-Ma'arij tu? Berapa ribu Saya faham tak maksud saya? 50,000. 50,000. Khamsina okey, betul 50,000. Okey. Kalau kita baca ayat surah Sajadah kata 1,000 tahun. Surah Al-Ma'arij kata 50,000 tahun. So macam mana kita nak mencari jawapan? Sebab wahyu Al-Quran dia takkan ada yang macam pertembungan. Jadi macam mana nak selesaikan? Jadi tafsir Adwa'ul Bayan, keistimewaannya pada jilid akhir sekali tu, dia akan bagikan jalan penyelesaian dia. Kita akan faham. Tak pernah digunakan tafsir Adwa'ul Bayan Okey. Tak apa. Nanti cari, boleh beli InsyaAllah. Okey. Tu perkongsian seperti mana yang Kak Liza sebut tadi. Tapi bukan tafsir Ibn Katsir saja tafsir lain pun ada juga. Tapi tafsir lain pun ada juga, dia menyenaraikan ayat-ayat yang lain. Sekejap lagi saya akan tunjuk contoh waktu kita nak belajar pada ayat yang satu lagi. Okey. Dah habis, kita terus kepada ada yang lain, isu-isu berbangkit yang lain sebelum kita pergi ayat nombor 75. Soalan Ustaz. Ya. Itu yang berkait soalan Puan Nyonya tadi. Bila dikatakan Siratal Mustaqim tu tak ada alif lam, sirat tu mudaf dengan mustaqim. Jadi tak ada alif lam, tak ada tanwin. Bila ada alif lam, dia isim saja. Isim. Kalau tak ada alif lam, dia isim. Okey. Okey. Tak ada alif lam tu jadi mudaf lah. Okey. Okey. Dia begini. Untuk mengenal sesuatu itu, dia itu kata nama, dia isim, yang paling mudah dia mesti kena ada apa? Dia mesti kena ada alif lam. Okey. Lepas tu dia akan ada apa? Tanwin. Ya, dia akan ada tanwin. Okey. Lepas tu apa lagi cara kita nak tahu dia itu adalah isim? Jadi banyak bentuk-bentuknya. Okey, tapi kalau ada tanwin, kalau dia ada tanwin dan kalau dia ada alif lam, dia itu adalah isim. Jadi itu seberingkaslah kita nak belajar tentang maklumat-maklumat ni. Jadi kalau tuan-tuan nak ikuti secara langsung tentang tentang isim ke dan sebagainya, kalau tuan-tuan ada waktu boleh ikuti kelas Ustaz Amirul. Tapi anjuran Akademi Tadabbur Malaysia boleh belajar tentang penggunaan bahasa, boleh belajar tentang taqdim wa ta'khir, ikut kelas tu. Tapi kena sabar banyaklah belajar maklumat-maklumat seperti itu. Tapi soalan yang perempuan tanya tu sangat bagus sebenarnya. Sebab salah satu daripada ilmu untuk tadabbur memang kena mengetahui penggunaan kata nama. Kena tahu penggunaan kata kerja. Kata nama tu yang paling basic kena tahu macam mana penggunaan kata nama khas, al-ma'rifah. Bagaimana penggunaan kata nama am, nakirah. Itu kena tahu. Tapi bukan sekadar tahu tanda, tapi kena tahu fungsi-fungsinya. Macam tu juga kena tahu macam mana kata kerja, fi'lul mudhari', present tense, macam mana kata kerja yang menunjukkan kepada fi'lul madhi. Itu sangat penting tu sebenarnya. Kita tak perlu belajar secara berat tata bahasa tu.
Yang paling penting kita orang awam, dengan waktu kita dah tak banyak, nak belajar daripada A sampai Z, kita bukan nak jadi pensyarah. Tak faham tak? Tetapi kita nak memahami kaedah. Cukup kita tahu, oh itu kata nama am. Apa fungsi dia guna? Iaitu kalau tuan-tuan nak ikut, ada para ulama letakkan modul-modul untuk faham Quran. Tapi tuan-tuan ingat faham Quran tu pada belajar bahasa daripada basic tak? Tapi dia mudah dengan kita faham fungsi. Fungsi penggunaan perkataan-perkataan tersebut. Ahsanul Amalah ada kelas seperti itu tak? Yang nak tahu belajar tentang bahasa tadi. Ada tak? Tapi kebanyakan kelas tadabbur Ustaz akan terangkan jugalah kepada kami. Okey. Jadi mungkin boleh ikuti bagi mana-mana yang ada ruang tersebut. Tapi untuk saya jawab, untuk yang soalan ditanyakan, saya mohon maaf ya. Kalau sekarang Ustaz, yang paling asas oleh Gulam Dakwah, yang baru mula saja. Asas bahasa Arab. Ustaz Mu'in. Ya, Ustaz Mu'in. Baru mula je semalam, setiap Isnin malam. Asas Setiap bahasa Arab masuk, baru habis isim, sekarang baru masuk kata kerja. kata Kata kerja. kerja pun baru fi'al madhi je. Okey, ada tak Ustaz menerangkan seperti maksudnya menerangkan fungsi penggunaan kata kerja itu dalam memahami bukan sekadar nak kenal kata kerja tu macam mana nak kenal mudhari', tapi maksudnya adalah fungsi penggunaan fi'lul mudhari' di dalam Quran. Maksudnya macam tu fungsi dia. Sekarang ni Ustaz, sebab dah masuk tu macam-macam lapisan Oh, usia kan. Okay. Jadi Ustaz, sekarang ni Ustaz baru mula dengan tanda. Tak masuk fungsi lagi. Ustaz baru mula dengan tanda, baru fi'il madhi, mudhari' pun belum. Okey. Jadi Nanti baguslah kalau nak belajar. ya, betul. Itu bila tu? Isnin jam malam. Jam 9 suku. Okey, jam 9 suku. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau ada waktu ikuti memahami tentang tanda-tanda seperti yang dimaklumkan. Lepas tu nanti kalau dah selesai belajar, mohon kepada pihak ustaz untuk menerangkan fungsi maklumat tersebut dalam mentadabburi Al-Quranul Karim. Sebab banyak kelas bahasa Arab orang buat. Banyak sangat kelas bahasa Arab. Tetapi apabila kita dah faham itu fa'il, itu isim, apabila kita nak tadabbur, macam mana kita nak memasukkan kefungsian fa'il dan kata kerja tu dalam ayat. Itulah yang kadang-kadang tidak diberikan penerangan. Pelajar dia tahu itu isim, itu fa'il, tapi jika kita tanya seperti pada soalan yang disebut tadi tu, okey, mengapa ayat tu menggunakan kata nama khas? Untuk kenal orang tahu, kata nama khas dia ada tanwin, dia ada alif lam. Tapi jika kita tanya, mengapakah dalam ayat tersebut dia menggunakan kata nama khas? Dekat situ yang perlu nanti perlu diminta untuk disampaikan. Sebab kalau tenaga pengajar itu dia hanya pada tata bahasa semata-mata, tapi dia tidak menceburi dengan bidang tadabbur, jadi dia tak akan bawa maklumat itu. Tapi kalau macam Ustaz Mu'in, beliau seorang yang pakar dalam tadabbur, dia pula ajar bahasa Arab, tuan-tuan dan perempuan sangat bertuah. Ya Ustaz, sebab Ustaz memang akan bawa ayat Quran dalam tu. Ustaz akan ambil surah-surah kaitan, Ustaz akan terangkan dalam tu nanti. Okey. Akan tadabbur terus. Yes, itu cara yang paling terbaik. Jadi ikuti, moga-moga tuan-tuan dan perempuan dapat banyak manfaat. Yang kita belajar tu sebenarnya bukan kita nak tengok pada di bahasa Arab semata-mata, tapi kita nak faham kalamullah. Kita nak memahami kalamullah. Jadi soalan-soalan yang tuan tanya pada saya yang saya tak dapat jawab tu, saya syorkan tuan boleh tanya cepat. Nak tunggu saya bagi jawapan, kadang-kadang banyak yang tanya, saya memang tak sempat nak rujuk pun. Okey, jadi kalau tuan-tuan inginkan kepastian,
Saya harap tuan boleh tanya kepada tenaga pengajar yang lain yang lebih mengetahui. Lepas tu kalau kelas akan datang, boleh tak tolong kongsikan. Maklumkan terlebih awal, macam kalau akan datang, maklumkan dulu kepada Kak Syida atau Kak Liza untuk kita jawab soalan minggu lepas. Tak mestinya daripada saya ya. Tak mestinya kena tunggu daripada saya. Tapi kalau ada jawapan, contohnya tuan-tuan pernah bertanya kepada Ustaz Muin. Okay, jadi minggu depan tu kita mulakan dulu. Okey, kita mulakan dulu perkongsian tentang persoalan yang ditanyakan. Ya, insya-Allah kita sama-sama belajar. Ya, sama-sama kita mendapat manfaat. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, jelas? Okey, kita pun dah dekat pukul 12. Kita habis pukul berapa sepatutnya? 12 kan? 10.30, 11.30. Okey. Okey, tak apa. Kita ialah kita dengan Allah Taala ni bukanlah kita nak berkira waktu cuma kalau ada keperluan lain maka kita kena utamakan juga. Okey, ingat dalam hidup ni mudah je. Al-Quran sendiri mengajar kepada kita sederhana. Kecuali kalau tak ada apa-apa komitmen lain, tak apalah. Tapi kalau ada komitmen lain yang perlu diselesaikan, maka kena diselesaikan. Lepas tu kita mengambil berat tentang waktu. Okey. Saya kongsikan dulu ayat nombor 75 dan 75. Cuma nota ni tak ada lagi. Belum dapat kan? Tak masuk Belum dalam apa ni? Tak dapat lagi nota ni. Oh ya, Tak perlu memang masuk, saya saya belum beri lagi, tapi saya dah siap sehingga ayat nombor berapa ni? Ayat nombor 77. Okey, cuma pada pentafsiran ni saya tak nak letak tafsiran ulama, tapi saya hanya letakkan tafsiran pada ayat-ayat yang lain. Saya cuba nak bawa nota yang kali ni, saya nak bawa ayat lain yang mentafsirkan ayat ni. Saya nak ajar sikit teknik yang kalau tak jumpa perkataan tu macam mana nak cari. Ya, okey. Nota ni dia ringkas je. Dia ada ayat dalam suratul Mu'minun, lepas tu tafsiran dia saya bawa ayat lain. Tak faham maksud dia? Okey, contoh okey, kita baca ayat 75 dulu boleh? Sebab tak ada soalan kan? Okey. Kita terus kepada ayat nombor 75. Okey, kalau tuan ada Quran terjemahan, sila buka ya Quran terjemahan dekat ayat nombor 75 bagi suratul Al-Mu'minun. Okey, mari sama-sama kita tengok apakah selanjutnya yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita semua. Okey, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu kepada kita tentang perihal orang-orang yang mereka ini menolak ajaran Al-Quranul Karim. Kenapa mereka ini degil? Kenapa mereka ini tidak mahu mengikuti jalan yang lurus? Okey, ayat 75 Allah memberitahu kita tentang sifat rahmatnya. Okey, sifat rahmatnya Allah kata walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin. Okay, Allah mengatakan dan sekiranya ataupun dan kalaulah kami menaruh belas kasihan kepada mereka. Okay, Allah kata kalaulah kami ni rahmati mereka, kami belas kasihan kepada mereka, daripada apa? Allah kata daripada Allah dan serta maknanya dan kami hapuskan kesusahan yang menimpa mereka. Okay. Allah bagi tahu lalaju nescaya mereka akan tetap. Lalaju ni maknanya mereka berterusan. Itu yang terjemah mereka akan tetap terus. Okey. Fi dalam tughyanihim ya'mahun. Mereka berada dalam tughyanihim.
Mereka berada dalam kesesatan mereka yang melampaui batas tu. Caranya macam mana? Ya'mahun. Sentiasa mereka meraba-raba dalam kesesatan. Maksudnya mereka terumbang ambing. Dia akan berada di kiri, kanan, depan, belakang. Itu dia panggil ya'mahun. Ya'mahun tu sentiasa mereka itu dalam keadaan yataraddadun. Mereka dalam keadaan berulang-alik dalam kesesatan. Itu dipanggil meraba-raba dalam keadaan kesesatan. Yang Tuhan kata tughyanihim, dalam keadaan mereka melampaui batas itu, mereka laju berterusan. Okey, maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu sebenarnya memang mereka ni tak nak berubah. Mereka takkan tinggalkan kesesatan mereka ni. Allah bagi tahu kalau Allah bagi rahmat kepada mereka, kalau Allah Ta'ala hilangkan masalah mereka, min durrin tu, dur tu dia merujuk kepada malapetaka, bahaya sebagainya. Walaupun malapetaka tu Allah hapuskan, mereka tetap takkan insaf. Mereka tetap tidak akan berubah. Mereka masih lagi berada dalam kesesatan mereka tu. Okey. Tengok ayat lain yang membantu untuk kita memahami pada ayat ini. Okey, saya bawa satu contoh ayat. Surah Al-Ankabut ayat nombor 65. Kat sini kita akan dapati susah nak cari ayat 65 surah Al-Ankabut ni. Sebab nak cari perkataan apa yang sama. Tahu tak? Maksudnya ayat nombor 75 ni, Allah bagi tahu diorang ni, kalau mereka pernah dapat susah, kan, mereka pernah mendapat malapetaka, kalau Allah Ta'ala kesian dekat diorang ni kan, tak payahlah turunkan malapetaka tu. Ataupun kalaupun mereka pernah ditimpa malapetaka kan, Allah Ta'ala kesian dekat diorang, Allah Ta'ala hilangkan cepat-cepat malapetaka tu. Kata Allah, walaupun dah hilang, walaupun tak turun malapetaka tu pun, mereka takkan berubah. Mereka takkan insaf. Mereka akan berterusan. Laju tu berterusan. Mereka dalam keadaan melampaui batas. Okay. Nak lebih faham lagi kan? Kita ambil contoh ayat lain. Contoh ayat lain tengok ya. Dia berfungsi menerangkan kita. Dia bagi contoh. Apa contoh dur kat situ? Tak nampak tak pentingnya mencari ayat lain yang dia membantu kita menerangkan apa contoh dur kat sini. Durrin tu. Dur. Kan, dur kan macam perkataan mudarat lah. Kita sebut mudarat. Kita ambil ayat Quran tu sebenarnya. Mudarat tu. Dur. Okey. Dur lawannya nafa'. Nun fa'i. Okey. Perkataan dur ni adalah kesusahan lah. Terjemah dia kesusahan lah. Okey. Jadi ayat nombor 65 surah Al-Ankabut. Tengok ya, Allah Ta'ala datangkan contoh ayat lain. Allah kata, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ. Dalam pada itu, apabila mereka menaiki bahtera, دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan doa yang ikhlas kepada agama. Faham tak? Contohnya Allah kata mereka ni kalau berada dalam laut, naik laut dengan ombak yang besar, waktu tu mereka akan minta tolong kat siapa? Sebab tu fitrah manusia, dia percaya kepada tu Tuhan yang satu tu. Mereka berdoa, selamatkanlah ketika naik bahtera dengan laut yang besar tu. Kemudian Allah Ta'ala cerita apa? Falamma najjahum ilal barri. Kemudian setelah Allah selamatkan mereka sampai juga ke darat tu, selamat mereka. Kan, naik ke darat. Allah kata mereka buat apa?
Idzahum yusyrikun, mereka syirik kepada Allah. Ini kita panggil orang yang apa ni? Orang yang apa? Orang yang lupa daratan Oh, kita panggil Tak apa? kenang budi. Munafik. Ketegar. Daratan. Kalau utara panggil apa ni? Kalau utara panggil apa orang macam ni? Ketegak. Kacang Ah. lupakan kulit. Kacang lupakan kulit. Okey, betul. Masya Allah, betul tu. Maknanya Allah nak bagi tahu bahawa mereka ni memang degil. Kan? Kalau masa mereka perlukan Allah, naik bahtera, minta tolong pada Allah. Tapi kalau dah selamat, lupa pula kepada Allah. Apabila kita tadaburkan, ambil ayat ni kena letak pada kita, macam sama je perangai kita ni, seperti kacang lupakan kulit ni. Betul tak? Masa kena COVID, doa dekat kat Allah banyak. Masa dah hilang, kembali kepada apa? Cuba kita tengok masyarakat kita masa kita mula-mula tak ada vaksin dulu. Macam mana kebergantungan kita kepada Allah? Kan, sampai ada doa, sampai keluar tak pernah baca doa minta azab wabak tu. Kita tak pernah dengar doa wabak kan? Kan? Jumpa punya ada doa Nabi pasal wabak. Pasal dekat TV tiap-tiap hari. Buat baca ayat Yasin satu Malaysia. Buat hajat sini sana. Tapi apabila dah semakin sembuh, semakin baik, dah mulakan perangai. Seperti mana lupakan Allah tu. Dah mula-mula dah. Nampak tak? Jelaskan. Sebenarnya Allah bukan nak cakap dekat orang kafir Quraisy. Kalau dari sudut tadabbur kepada kita. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala nak kita fikirkan. Nak letakkan diri kita. Kamu macam tu. Masa kamu susah, kamu ingat pada Allah. Masa susah tu minta rezeki. Sampai sembahyang doa tu. Tiap hari sembahyang doa. Ya Allah, mudahkan rezeki. Tapi lepas sikit-sikit kaya, dah tak sempat dah untuk salat duha, dah lupa dah diri, dah lupa dah. Ada tak sikap macam tu? Ada. Okey. Nanti kita kupas lagi pada kuliah yang akan datang. Okey. Jadi kalau kita tengok ayat nombor 65 ni, macam mana kita nak cari dengan ayat 75? Payah nak cari ni. Tetap sebab tak jumpa perkataan dia. Okey, tiada banyak ayat lain lah yang ada persamaan dengan ni. Jadi, kita akan bincangkan insya-Allah pada minggu depan. Nanti Kak Liza kita mulakan dengan ayat 75 pada minggu hadapan. Nampak kan Al-Quran tegur kita, Al-Quran ketuk kepala kita, Al-Quran sindir kita. Al-Quran, itulah tadabbur. Kerja kita nak tengok apa yang Allah Ta'ala nak cakap pada kita. Jadi moga-moga kita semua mendapat banyak manfaat. Terima kasih Allah kan, kerana Allah tegur kita, kerana Allah baiki kita, ya. Itulah fungsi kita belajar tadabbur untuk kita ubah. Kalau kita ada persamaan seperti watak-watak ini, kita ubah sikit-sikit. Itulah Al-Quran sebagai tunjuk. Tuan-tuan, kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Kita pada jam 12. Tuan-tuan dan perempuan banyak lagi urusan lain yang perlu dibuat. Nak masaknya, nak apa lagi, macam-macam nak kena buat kan. Okey. Dengan kadar itu yang saya mampu sampaikan, saya mohon maaf ya bagi pihak Ahsanul Amala. Kerana saya sebagai tenaga penyampai, kalau ada kekurangan, kalau ada kelemahan, saya mohon ampun, maaf banyak-banyak.
kita mohon kepada Allah sentiasa memberikan kita lagi sifat untuk kita sentiasa dapat bersama dengan majlis tadabbur. Kerana niat kita tidak lain tidak bukan kita nak membaca, kita nak mengetahui apa nasihat Allah kepada kita, apa yang Allah nak minta kita baiki, apa yang Allah Ta'ala nak sedarkan kita, apa yang Allah Ta'ala nak minta kita perkukuhkan. Moga-moga kita semua dapat banyak manfaat. Apabila dapat manfaat, itu menandakan adanya keberkatan. Okey, saya serahkan kepada Kak Liza untuk penutupan. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz dan semua yang ikuti kelas hari ini. Sebenarnya memang betul lah Ustaz, sebab tu suka dengan tadabbur ni. Sebab apa? Sebab setiap ayat tu memang terasa dekat diri lah. Sebab tu bila kadang-kadang sampai ayat yang rasa macam Allah memang benar-benar tegur, terus istighfar. Macam tu. Daripada macam terus istighfar, terus keluar doa daripada hati kita yang sebenar-benar lah bila kita faham tu. Sebab tu tak mau tinggal kelas-kelas tadabbur ni, suka ikuti tu. Sebab apa? Sebab kalau sini nak tabur kadang-kadang tak faham. Jadi alhamdulillah dengan ada perkongsian kelas-kelas daripada asatizah yang mengajar tadabbur. Ustaz, jazakumullah khair Ustaz, banyak-banyak. Sebab banyak kelas yang Ustaz anjurkan untuk kami belajar dan kami cuba ubah dirilah kan. Sebenarnya memang tak pandang orang lain lagi. Pandang diri sendiri dululah. Setiap apa yang kita tadabbur tu sebenarnya untuk kita. Untuk kita dulu. Jadi alhamdulillah kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka